Kita orang awam memada taklid turut orang je. Turut orang mengajar, turut kitab royak. Lepas tu mana dalilnya? Oh, dalil tak tahu. Tak apa. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh kamu akan orang berilmu jikalau kamu tidak tahu. Tanyalah. Wajib ke sunat? Sah ke batal? Tanya je. Wajib itu. Sunat itu. Seumpama tu sah, seumpama tu batal. Oh, gitu je. Mana dalil? Tak didatang. Tak apa. Dalam bab porok agama. Tak dalil pun tak apa. Dalam bab usuluddin, apa agama tak boleh. Tak boleh hanya aja Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Berarti setakat tu tak boleh. Kena aja dalil. Dia berdalil masing-masing. Itu bab usuluddin. La tuqallidu fi dinikum. Nabi kata, jangan kamu taklid dalam bab agama kamu, ai fi dinikum fi usuluddin, dalam bab tapak agama. Itu tak boleh nak taklid. Bab porok agama tak apalah, bab pekoh ni. Tapi zaman sekarang ni bab pekoh pun nak ada dalil juga. Baguslah. Mengaji kitab hadis molek, dalam kitab pekoh molek, hok kitab besar-besar, dalam tu lengkap dengan dalil-dalil. Ngaji apa tahap tu? Kalau kita ngaji celeh-celeh tak payahlah. Kalau tanya dalil macam mana? Yalah, nak tanya dalil, kalau kitab ada depan, orang mengajar bolehlah jawab. Orang mengajar boleh jawab pun kerana ada kitab depan. Nak ingat hadis tak ingat juga. Ada kitab depan, buku kitab besar-besar, dia pun datangkan dalil. Depan dia ada kitab besar. Kita pakai kitab kecil. Oh, ingat dalil ustaz tu. Dalam kitab kita tak ada dalil. Kitab awak pegang kecil, tengok atas meja di kitab besar mana. Kita ingat ke dia ingat hadis dia tau. Ingat ayat dia. Oh, hebat dia. Sehukum ada dalil. Kitab ada depan. Kerana jadi obat tu tak apalah. Kalau nak ngaji lebih, salah ke tanya dalil? Tak salah. Tapi kadang-kadang siang ke ustaz pula. Ustaz tu kadang-kadang tahap tu je. Jadi kalau kita nak tekan dia, nanya ke dia. Dah kita nak dalil, cari tok guru, bukan cari ustaz. Ustaz kau dah ayat hukum je. Nak dalil cari tok guru, pergi ngaji tok guru. Hak alim-alim pondok. Dah kita nak pergi pondok dah ngaji ustaz. Dah padang ustaz tu, dia ayat hukum sah batal pun tak pedah daripada hak ceramah je. Ceramah je buat hukum hakam dah ajar tambah gitu. Dah ajar buat hukum hakam pun, ayat hukum hakam je dalil tahu hari dah ustaz, bukan tu guru. Kerana ustaz lain, tu guru lain. Ustaz baru boleh ajar hukum-hukum gitu je. Nak dalil kita cari tu guru. Kadang-kadang dia jumpa tu guru. Nak dalil dia kata, tu guru pun wik kitab. Tu guru kitab. Dia pun Allah kitab Arab tu guru. Saya tak pandai baca kitab Arab ni. Tu guru tolong baca lah. Ustaz ni kata nak dalil. Saya wik kitab dengan muka surat belek dah. Betul ni. Tengoklah. Saya tak pandai nak baca. Kalau awak tak pandai nak baca, kalau saya baca untuk awak, kalau saya baca kod lain pun awak tak faham kau. Lepas tu khisi-khini. Nak dalil. Bukan kata marah. Tak marah. Nak tanya dalil. Mana dalilnya ustaz? Awak balik buku kitab besar. Saya tak pandai dalil. Gitu je. Dah kan? Allah tak pandai kita. Ngaji tu guru kata. Ada apa-apa ni? Dia betul guru minta dalil, tu guru kitab dia suruh guru baca pula. Saya tak pandai. Tak pandai. Belajar kodoh-kodoh lah. Ya, dia kadang-kadang tepat hak power. Pergi tazkirah ustaz. Surah kita tak main. Hak pesen lama kita tak main. Pesen mana? Wajib sunat, sah batal. Wajib sunat, sah batal. Dalil tahu hari, surah kita tak main balas tu. Royak wajib bagi hadis. Royak sunat bagi hadis. Royak sah batal bagi hadis. Kata hebat. Kata hebat ni. Kalau tak bagi dalil, kita tak ikut. Tak Muhammad. Jadi daripada dia tanya kita dalil hak tengah-tengah ngajar tu, hak kitanya, baik kita tanya dia dulu. Mana kalau tak ada dalil, tak Muhammad. Kita tiap-tiap amalan kita nak ada dalil.
Kuliah maghrib saya tanya dia, dah tadi solat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Mana dalil? Mana dalil? Kalau tanya saya tak ingat agak dalil. Tapi saya nak tanya awak lah. Awak kata kalau tak ada dalil awak tak mau amal. Ada dalil baru nak amal. Mana tadi awak solat maghrib 3 rakaat, mesti awak dalil. Tapi saya tak ingat dalil. Saya tanya awak, dalilnya apa? Kising kenyih. Nanti lepas kuliah maghrib ni kita sembang isyak 4 rakaat. Mana hadis wayak 4 rakaat? Mana dalil wayak 4 rakaat? Saya tak ingat. Awak mesti ingat sebab awak tak akan beramal kalau awak tak tahu dalil. Nak main isyak 4 rakaat nanti tu. Mana dalil? Barulah senyap. Baru sedar diri. Semua ada dalil tapi ngaji qada tu. Tu kan. Kita ngaji solat rukun 13. Semua ada dalil belaka. Niat ada dalil, takbir ada dalil, baca Fatihah ada dalil, rukuk sujud ada dalil. Mana dalil? Ingat ke dah? Tak ingat je betul. Beramal pun ada dalil tak ada. Kita beramal ikut orang ngajar je lah rukun 13. Yelah rukun 13. Mana dalilnya rukun 13? Dah kena dalil. Ada dalil. Semua ada dalil dalam kitab. Tapi dah kita ngaji balas mana? Reti rukun 13 pun mujur. Reti syarat bagi tiap-tiap rukun pun mujur. Lepas tu baru senyap. Bukan kata tak boleh. Kadang-kadang perkara-perkara yang agak pelik-pelik nak tanya jugalah. Haji dengar seumpama tu dalil mana, kitab mana, gak royak. Tak apalah. Bukan kata salah. Tapi tengoklah kita ngaji tu derjah mana. Kalau kita ngaji derjah permulaan, pasang derjah permulaan. Kalau kita ngaji derjah hak menengah, hak pertengahan, kita ambil derjah menengah. Nu ngaji tahap universiti ni, tu cari dalil sesalah. Tu ngaji taraf tinggi dah. Gitu je lah. Dalam bab fiqh orang agama, dah ada dalil pun tak apalah. Koda-koda kita je. Gitu je. Tapi cuma kalau kita setakat tahu hukum, dalil kita tak tahu ni, kalau orang mari ajar hukum lain disertakan dengan dalil, kita akan apa? Akan jadi keliru balik kitanya. Dah kita setakat mengaji hukum je. Bersentuh lelaki, perempuan, ajnabi, batal wudu. Dalilnya tidak didatangkan. Setakat tu je kita ngaji kok kapung kan. Di antara perkara-perkara yang membatalkan wudu adalah bersentuh lelaki, perempuan, ajnabi. Maka batallah wudu. Mana dalil? Dalilnya tidak didatangkan. Kita ngaji gitu je. Tiba-tiba mari orang mengajar. Cerita hadis Nabi SAW nak sujud tak lepas, kaki Aisyah ada di hadapan, Nabi pun pegang kaki Aisyah, Nabi alih. Tu pegang tu. Dalam riwayat yang lain pula, Aisyah radhiyallahu anha kejut tidur, Nabi tak ada, petak cari, pegang kaki Nabi pada masa Nabi tengah sujud. Tengok tu. Tengok tu setuh tu. Nabi solat. Nabi solat tu. Nampak tak batal tu? Tak batal hak Nabi. Hak Nabi tak batal, dalil terang-terang tak batal. Bersentuh suami dan isteri, mana batal? Nabi hak berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Kita pun jadi kejut. Gitu pula. Dalam kini kita dah pakai lama kini. Dak hak Nabi lah kalau gitu. Dak hak Nabi tak batal ni. Ni mana apa? Jadi ngigar kita pula lah. Sebab kita ngaji kodok, tahu batal je, dalil tak ada. Kita ngaji kodok kapung je. Ni hak mari wajib bawa dalil. Sekarang ni hak Nabinya wuduk tak batal, bersentuh suami dan isteri. Hak Imam Syafi'inya batal. Sekarang ni awak nak pakai hak Nabi ke, awak nak pakai hak Imam Syafi'i? Kita pun kelik kepala. Takkan nak pakai, mesti nak pakai hak Nabi. Dah. Apa pakai batalnya? Tak batal lah. Kita mari sejik, kita piping mesra kan. Lepas tu suami masuk sebelah lelaki, isteri masuk sebelah perempuan. Tak sambil wuduk lah. Nabi tak batal kan?
Kan ni. Jadi hak Imam Syafi'i ni reka-reka gitu. Dah kita hak Imam Syafi'i kata batal, kita setakat ngaji hukum kata batal. Dalil hak Imam Syafi'i pakainya kita tak ambil, kita tak sapa tahap tu. Nanti dia ngigar kita tu. Dah kenapa orang tu ajar gitu? Ini orang panggil ilmu tak mantap. Kalau ilmu mantap dia akan cerita molek-molek. Mazhab Syafi'i dalilnya macam mana? Mazhab yang kata tak batal dalilnya macam mana? Ni orang panggil dak ni. Apa panggil apa ni? Orang panggil air tak penuh, orang panggil kocok kuat. Nanya kat orang dengar gitu. Jadi keliru orang. Balik. Ni berlaku sungguh ni. Anak pun balik royak ke mak dia. Dia ngaji di sekolah. Ustaz ajar gitu. Royak ke mak ayah dia. Oh, saya nak pakai hak tak batal lah. Mak kata, hak Nabi tak batal. Hak ayah ni tambuh. Nak pakai hak lama juga. Nak pakai hak batal. Ayah ni. Mak dia kata, tengok dekat ustaz royak bawa hadis benda tak batal. Ayah kata nak pakai hak lama juga, hak batal. Tak apa. Tanya dia semayang, mak ni kok bebas je berjalan. Ayah ni lekong lari. Takut belaga? Takut setuk? Mak bebas. Oh, jalan. Sebab apa? Nak gesek. Dan ayah ni pun, nak pakai hak lama batal ni, ngelok lari. Oh, susah orang jadi gitu. Lepas tu macam mana pula hak dalam Quran, aula mastumun nisa, ataupun sentuh perempuan. Nah, Quran kata batal untuk sentuh perempuan. Nak tanya mana pula? Nak pakai hak Nabi ke nak pakai Quran? Tanya gitu pula. Ni dalil cukup belaka. Keempat-empat mazhab yang muktabar berdalilkan Quran dan hadis. Tapi dengan ijtihad masing-masing. Dia ada pandangan lah, sebab hak berlaku pada Nabi SAW bersentuh tak batal. Hak dalam Quran kata aula mastumun nisa, sentuh perempuan batal wuduk. Maka hak dalam mazhab Syafi'i kita pakai hak Quran kata batal wuduk sentuh perempuan. Hak berlaku persentuhan antara Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha ni ada kemungkinan. Kemungkinan macam mana? Kemungkinan berlapik, mana ke tahu? Mana ke tahu? Sebab hadis tu tak ayat sentuh kulit tanpa berlapik. Hadis tak ayat sentuh kulit tanpa berlapik. Cuma berlaku Nabi alih kaki Aisyah. Berlaku Aisyah terpegang kaki Nabi. Dalam keadaan berlapik ke tak berlapik tidak dinyatakan dalam hadis itu. Maka ihtimal. Apabila datang ihtimal, saqatul istidlal. Tak boleh nak buat dalil tu. Jadi bila tak boleh nak dalil tu, pakai hak Quran, aula mastumun nisa, sentuh perempuan batal wudu. Gitu je mazhab Syafi'i. Sebab dalil tadi sudah timbul ihtimal. Maka saqatul istidlal, tak boleh buat dalil dah lah. Itu dalam mazhab Syafi'i kita. Adapun dalam contohlah. Contoh dalam mazhab Hambali, Maliki. Kedua-dua ni pakai belaka ni. Quran batal bersentuh lelaki perempuan. Hak berlaku di nabinya tak batal. Maka dalam mazhab Hambali, Maliki dia pun ijtihad. Dalam Quran kata batal sentuh dengan syahwat. Quran tak kata tu ijtihad imam. Hak berlaku pada nabi tu bukan sentuh dengan syahwat. Nabi cuma nak alih kaki Aisyah radhiyallahu anha. Satu riwayat lain pula, Aisyah radhiyallahu anha terpegang kaki Nabi, bukan ada syahwat. Hak berlaku pada Nabi tanpa syahwat tak batal. Hak dalam Quran kata batal dengan syahwat. Ini hak ijtihad Imam mazhab Hambali dengan mazhab Maliki. Dalam mazhab Syafi'i pula boleh kau nak ihtimal. Ihtimal kat mana? Dalam Quran kata batal tanpa berlapik. Hak berlaku di Nabi tu tak batal kerana apa? Kerana berlapik. Boleh berbelaka tu. Sebab Quran nak kena pakai, hak Nabi nak kena pakai. Kena apa? Kena pelaga kedua ni. Kena jadi sekali. Sekalinya kat mana? Quran kata batal, hak Nabi tak batal. Quran kata batal tu kalau tak berlapik. Tu berlapik ke tak berlapik. Maliki dengan Hambalinya, hak Quran kata batal tu jikalau dengan syahwat. Hak terpegang tanpa syahwat tak batal. Itulah, itu mazhab Hambali dengan mazhab Maliki. Dalil cukup-cukup belaka. Tapi kenapa orang ngajar pasal tadi tu? Atau panggil ngajar tak masuk? Mengelirukan orang.
Tengok hak Nabi tak batal. Jadi seolah-olah Imam Syafi'i reka-reka pula. Jadi masalah fitnah ni. Kalau cerita betul benar tak apa. Ni berlaku hak berlaku cerita. Maknanya antara anak saudara sabit dengan mak saudara sabit, dia tersentuh ketika nak pergi telefon. Tersentuh. Jadi mak saudara sabit, Allah, mak cik ada semayang. Ni bunyi gitulah. Bukan. Mungkin tersentuh. Mak budak ni ipar kepada mak cik ni lah. Bukan ada syahwah pun tak batal. Lepas tu ambil mana pula tak ada syahwah tak batal ni? Ustaz ngajar dia kata. Jadi kelihing pula dua orang ni. Moga hanya tersentuh ketika nak beri telefon tu je antara mak saudara dengan anak saudara sabit. Bukan ada syahwat pun. Mak budak tu kata, mak dara ni apa? Batal. Tak ada syahwat pun batal. Dok, ada syahwat baru batal. Kata balah tu tak hebat lagi. Ada syahwat baru batal. Hak hebat lagi mana? Ada syahwat pun tak batal. Dengan syahwat pun situ tak batal. Dekat lela dah nak jadi, orang panggil, "Abang ni, mari pergi semayang-mayang." Pergi main-mayang. Saat ni dekat lela dah nak jadi, syahwat dah tu tak batal. Batal wamdanya tak batal. Dah bila batalnya bersetubuh baru batal. Tak ni baru dekat-dekat bersetubuhnya belum, tak batal. Ambil mana pula tu? Mazhab Hanafi. Mana? Dah Quran kata aula masmun nisa tu. Aula masmun nisa dengan mana? Au jama'tumun nisa, setubuh. Sebab apa? Sebab Quran dia banyak tapah kinayah, sindir. Sentuh perempuan. Kaedah bahasa Arab, sentuh lepas tu perempuan maknanya bersetubuh. Kinayah, sindiran daripada bersetubuh. Ayat Quran kata batal wudu sentuh perempuan, yakni setubuh akan perempuan. Bukan sentuh makna jamur-jamur ni, bukan. Sebab apa tu? Kinayah orang panggil. Tak ada setuh. Ni apa? Tak ada setuh, tak ada bersama gitu dah. Mati suami, mana apa tu? Tak ada bersetubuh lagi lah. Tapi disebut dengan sentuh. Itu mazhab Hanafi. Suami isteri bersentuh dengan syahwah pun tak batal wudu. Batal-batal dengan bersetubuh. Cuma ada dalil belaka. Ini nak cerita bab pekoh. Mana kalau nak cerita bab dalil tu cerita molek lah. Tapi kita dengar jadi gitu, jadi tak padang kitanya. Lepas tu kisah-kisah orang terdahulu, dia belajar di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram terdahulunya ulama-ulama muktabar keempat-empat mazhab. Jadi orang pergi ngaji Mekah, dia ngaji keempat-empat mazhab dia ngaji. Tok guru dulu. Dia mengaji dengan tok guru yang bermazhab Maliki. Dia pun hura fiqh Maliki dengan dalil. Dengan dalil. Sedap hak mazhab Maliki, dalil kemah Lepas tu sekarang pula pergi ngaji pula dengan guru yang bermazhab Hanafi. Dia baca kitab fiqh Hanafinya, dia hura-hura hukum dengan dalil. Sedap Hanafi pula dah. Tengok. Pergi pula hak guru yang bermazhab Syafi'i, kupas dengan dalil. Allah, sedap Syafi'i pula dah. Mana apa? Keempat-empat mazhab dalil kemah belaka. Kita je mengaji siapa ke tak siapa. Tu je. Sebab tu orang ngaji Mekah dulu, hak alim keempat-empat mazhab ni, dia balik tak dikucap. Dia pun ajar mazhab Syafi'i je untuk orang awam. Sebab apa kita orang awam mazhab Syafi'i pun tak ada habis nak mengaji. Cuma kalau masalah payah-payah tu, mereka datang juga pandangan-pandangan lain. Sebab apa ni? Ini tu sungguh air padak molek tak bunyi. Hak jenis celeh-celeh air sikit ni kocok bunyi kuat. Ni balik kucalanan mazhab ni. Bukan salah, tapi mengelirukan orang. Tadi sentuh lelaki perempuan suami isteri tak batal wuduk sebab Nabi bersentuh Aisyah tak ada batal-batal. Jadi Syafi'i reka pula dia ingat. Ini dia fitnah. Itu dalam bab porok agama. Kalau kita boleh ngaji lebih sikit lagi bagus. Dia ngaji lebih ni bagus belaka. Ngaji ilmu dunia lebih pun bagus. Tambahan pula ngaji ilmu agama yang lebih sikit, lagilah bagus. Dia siapa ngedali-dali. Ni nak dalil ni hukum hakam hak pokok pun ingat tak ingat ke mana?
Itu dalam 4 poros agama. Ada dalil, alhamdulillah, bagus. Tapi nak tanya dalil pun tengoklah siang ke ustaz tu. Dia bawa kitab kecil-kecil je. Kalau dia bawa kitab besar tanya dalil, dia boleh baca lalu dalil dalam tu ada. Takkan nak ngapal sesuatu dalil. Nak ingat hukum pun payah dah. Atau kata nak dalil, pergi ngaji untuk guru, buka kitab besar, ada dalil belaka dalam tu. Sedap. Kita kalau duk ayat dalil tak mau pakai. Dia ingat dia ada dalil sangat amalan dia ni. Itu dalam bab poros agama. Bab usuluddin mesti kena ada dalil sendiri. Jangan semata-mata berpegang kerana apa? Kerana guru kata tidak memadai. Atau pada mutamak sahlah iman tapi berdosa.